أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Maksudnya, kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab Yahudi dan Nasara itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang fasik, yang jahat. Mereka, yakni kaum Yahudi dan Nasara, tidak sekali-kali akan membahayakan kamu, kecuali menyakiti perasaan kamu dengan ejekan-ejekan dan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan berpaling lari membelakangkan kamu, kalah dengan sehina-hinanya. Sesudah itu mereka tidak akan mencapai kemenangan. Mereka ditimpakan kehinaan dari segala jurusan, di mana sahaja mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab dari manusia yang sudah sepatutnya mereka beroleh kemerdekaan dari Allah. Dan mereka ditimpakan kemiskinan dari segala jurusan. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka sentiasa kufur ingkar akan ayat-ayat Allah, perintah-perintahnya. Dan mereka membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Semuanya itu ialah disebabkan mereka derhaka dan mereka sentiasa mencerobohi hukum-hukum Allah. Ayat ini menegaskan kelebihan umat Islam mengatasi seluruh manusia. Umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi akhir zaman, yang tak ada lagi Nabi selepas Nabi kita wafat. Maka umatnya menghadapi cabaran yang sangat besar, ujian yang sangat dahsyat. Apalagi risalah Nabi Muhammad itu wajib disampaikan kepada seluruh manusia. Nabi sudah tidak ada lagi. Umat dia yang menyambung perjuangan. Ini menyebabkan mendapat kelebihan ini. Kamu menjadi sebaik-baik umat. Allah Ta'ala menciptakan umat Muhammad SAW dengan hidayah daripadanya. Daripada mereka yang masuk Islam daripada awal, dengan redha, dengan gila hati, termasuk mereka yang ditawan di medan perang, kalah, dirantai, dibelenggu, menjadi tawanan. Bangsa Turki, bangsa Kurdis, bangsa Parsi, macam-macam bangsa, kalah perang jadi tawanan. Sebahagian mereka menjadi hamba-hamba, jadi abdi, kerana ada tawanan di zaman itu. Namun kerana layanan yang baik, layanan yang adil daripada Islam, mereka masuk Islam. Jadi orang Islam. Bukan orang Islam saja, jadi pejuang-pejuang Islam. Ulama-ulama yang besar. Jadi khalifah. Jadi ketua negara. Ini kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan di atas dunia. Dan disebut banyak di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya
ialah Allah Ta'ala jadikan umat yang paling ramai masuk syurga. Nabi bersabda dalam hadis-hadis yang banyak, 70,000 kalangan umatku masuk syurga dengan tiada hisab. Nabi kata. Kemudian, aku sangat gembira, kata Nabi. Aku minta lagi. Tuhan kata tiap orang 70,000 tu 70,000 lagi. Satu, 70,000, tiap-tiap seorang kali 70,000. 70 kali 70,000. Kemudian aku minta lagi, kata Nabi. Tuhan beri lagi. Tuhan beri lagi. Dalam hadis disebut Ibnu Katsir dan tafsir dia. Berulang-ulang hadis ni. Tuhan beri lagi, ramai. Kemudian dalam riwayat yang lain, Ukasyah radhiyallahu an, Rasulullah doa, saya masuk seorang. Nabi kata, Allah itu Tuhanku masukkan Ukasyah di kalangan so yang masuk syurga nanti ada hisab ini. Lalu orang lain pun minta doa, saya pula. Nabi kata, Ukasyah dulu dah. Tak ada kamu. Tak ada kamu. Ukasyah, orang yang pertama. Ukasyah ni mati syahid di medan perang. Bukan baca doa saja. Orang Melayu sehun dengan doa Ukasyah. Padahal baca doa tu masuk syurga nanti ada hisab. Bukan doa tu saja, Ukasyah ni mati syahid di medan perang. Bukan dengan doa duduk saja duduk congok begitu. Ni kena tahu. Orang Melayu tak sah jual buku-buku doa tu, doa Ukasyah. Duduk amal tu duduk congok penjajah mai jajah negeri kita tak lawan. Nak suruh nanti ada hisab. Mana boleh begitu. Ukasyah ni berjuang, menyambung perjuangan Nabi. Sehingga dia mati syahid di medan perang. Betul lah Nabi kata masuk syurga nanti ada hisab. Ukasyah radhiyallahu an. Kemudian Allah Ta'ala sebut, mengapa? Sebagai umat ukhrijat linnah, dikeluarkan untuk manusia. Sehingga hari kiamat umat Islam ni. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini sifat mereka. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah. Ini sifat mereka. Disebut dalam ayat-ayat yang banyak. Orang Islam menjalankan kewajipan amar ma'ruf nahi munkar ni secara diri masing-masing dan secara berjamaah, secara kumpulan. Ayat sebelumnya ada ayat wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di kalangan kamu, kalangan orang Islam ni, ummatun, satu jamaah, satu kumpulan, satu parti, satu organisasi yang kerja dia amar ma'ruf, suruh pada Islam, suruh yang baik. Yad'un al khair, mengajak pada Islam, Islam yang sempurna. Kemudian amar ma'ruf, suruh pada yang baik, dan nahi munkar, cegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Dalam ayat lain firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, disebut orang lelaki orang perempuan pun sama orang Islam ni. Sama-sama bergadir bau. Lelaki dan perempuan yang beriman bertolong menolong antara satu sama lain, menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Bersama-sama dalam kumpulan, dalam jamaah lelaki dan perempuan. Menjalankan amar ma'ruf munkar, mendirikan sembahyang, tak tinggal sembahyang, menunaikan zakat, kewajipan harta, dan taat pada Allah. Ulaika sayarhamuhullah, mereka itu yang akan mendapat rahmat Allah. Innallaha azizul hakim, Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Disebut mereka berjamaah. Disebut dalam hadis, la tazal ta'ifatu min ummati zahirin 'ala al-haq yadhum man khadaluhum hatta ya'ti amrullah. Akan tetap ada kalangan umat aku sehingga hari kiamat, Nabi kata. Tak akan ada, mesti ada.
Satu kumpulan yang bangun menjalankan kewajipan ni akan ada. Jangan kata tak ada, sama ni, tak ada, tu, orang tak jahil. Nabi sebut akan ada kumpulan ini sehingga hari kiamat yang berjuang untuk menegakkan Islam. Akan ada kumpulan ni. Mereka tak boleh dihapuskan sekali-kali. Hatta ya'ti amrullah. Bila datang urusan Allah, Islam akan menang pada akhirnya. Walaupun 1000 tahun. 1000 tahun. Akan menang pada akhirnya Islam ni. Akan ada, Nabi sebut. Kemudian, tiap-tiap orang Islam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Dzalika adhaful iman. Sesiapa kalangan kamu orang beriman ni, dia mesti suruh pada yang baik mencegah kemungkaran dengan tangan. Ada yang mampu dengan tangan, dengan kuasa. Yang kuat, yang gagah dengan kuasa. Yang tak mampu dengan lidah. Yang tak mampu benci dan hati. Benci dan hati ni selemah-lemah iman. Yang sifat orang Islam ni, ada sifat benci pada kemungkaran. Suruh yang baik. Kalau tak ada sifat ni dalam diri dia, menangga iman dia tak ada. Nama Islam saja je. Tengok kemungkaran tu cara lah, tak ada rasa apa-apa dia. Tak rasa benci, tak rasa nak lawan, rasa apa. Mungkin sedik, balik rumah, makan nasi, sedik balik rumah. Kemungkaran berlaku, jangan cara dari apa. Ini orang iman dia terlalu kecil sangat. Atau tak ada tu. Nipis sangat. Orang yang ada iman ni, tak boleh tengok. Ini sifat umat Islam. Yang sungguh-sungguh menegakkan Islam. Benci pada kemungkaran. Nak memenangkan Islam itu. Ini sifatnya ada. Sehingga hari kiamat. Sehingga mereka berjaya menegakkan negara, memerintah. Kewajipan ini dijalankan juga. Tak lupa. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Walillahi akhibatul umur. Orang-orang yang kami berikan mereka kuasa memerintah. Jadi kerajaan memerintah. Orang ni semayang tak tinggal. Zakat tak tinggal. Sungguh yang baik cegah kemungkaran. Bagi Allah akibat segala urusan. Jadi kewajipan ni dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Sehingga hari kiamat. Sama ada di masa mereka kuat, di masa mereka lemah, tetap menjalankan kewajipan ini. Beriman kepada Allah, percaya pada Allah. La ilaha illallah. Tak hilang dalam diri mereka. Sebenarnya Allah Ta'ala menceritakan ahli kitab. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalau sekiranya golongan ahli kitab Yahudi dan Nasara itu beriman sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, itu lebih baik pada mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sebahagian mereka beriman seperti Najasyi Raja Habasyah, Allah bin Salam dan lain-lain radhiyallahu anhum. Sikit je. Wa aktsaruhumul fasiqun. Kebanyakan mereka fasik, jahat. Kebanyakan ahli kitab Yahudi Kristian ni jahat. Lawan Islam, tak ikut Islam. Padahal dia tahu Islam ni baik. Dan sebab itu kita disuruh berdoa tiap-tiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, wahai Tuhan. Jalan orang Engkau beri nikmat ke atas mereka, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, orang yang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukannya yang diberkahi ke atas mereka, iaitu puak-puak Yahudi. Yang tahu Nabi Muhammad, tahu tanda-tanda Nabi Muhammad, tahu Nabi akhir zaman, tanda sahabat-sahabat pun tahu, tanda sahabat Nabi, semua dia tahu. Tapi tak masuk Islam. Ini paling mereka, ya Allah. Ad-dhalin yang Kristian. Yang bodoh, buta ikut. Latih Nabi Isa jadi anak Tuhan lah. Padri boleh hapungkan dosa lah, macam-macam. Inilah gitu. Yang musyrikin lagi teruk lagi. Minta Tuhan jangan jadi puak-puak ni. Jadi mereka ni, golongan ahli kitab ni, kebanyakan mereka jahat. Lan yadurrukum illa adha. Percayalah, mereka tidak akan berdorak pada kamu. Mereka menyakitkan hati kamu saja. Mereka tidak boleh menghapuskan agama Islam sekali-kali. Walaupun di masa agama Islam ni tak ada kerajaan yang memerintah, jatuh.
Macam zaman sekarang jatuh kerajaan Islam. Pecah-pecah negeri Islam setelah dijajah, ditakluk. Dibunuhnya orang Islam, ditakluk negeri Islam, diangkut Asia buminya, diperhambakan orang Islam. Mereka tak boleh hapus agama Islam. Sekadar menyakit hati saja. Wak hina Nabi, lokih katung Nabi, macam-macam. Sakit hati kita. Namun mereka tidak akan dapat memberi mudarat pada kamu. Mereka menyakitkan hati kamu saja. Mereka tak berjaya menghapus agama Islam. Baru agama Islam masuk ke negeri mereka hari ini. Cahaya Islam masuk dalam diri mereka hari ini. Sebahagian orang putih, orang Kristian, kaji-kaji Islam masuk Islam. Bukan saja tak jaya nak hapus Islam, orang dia masuk Islam pula. Jadi begitu. Wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbar thumma la yunsarun. Dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan lari bertempiaran. Mereka tak dapat pertolongan di Afghanistan hari ini. Dengan senjata yang canggih, yang hebat, masuk, tengok pada adanya hancur Afghanistan. Dah dia nak lawan dah. Habislah. Akhirnya lari, balik bodoh. Orang Afghanistan tak apa-apa. Di Iraq masuk dengan alat senjata yang besar. Tak orang nak lawan pada zahirnya. Orang Iraq duduk lawan, celah-celah batu, celah-celah rumah. Bertahun-tahun lawan, lari. Termasuklah di Malaysia, di Indonesia ni pun, penjajah mari. Ratus-ratus tahun. Tak berjaya menghapuskan Islam. Mereka lari balik. Walaupun kesan-kesan penjajahan tu masih ada, menandakan mereka tak boleh hapus Islam ni. Tak boleh padamkan cahaya Islam ni. Mereka tak ditolong oleh Allah. Walaupun mereka kuat, mereka gagah. Akan tetap ada mereka mempertahankan Islam. Orang mengaji Quran tak betul-betul. Orang tu tak tahu makna. Dia nak hapus Quran tak boleh. Orang ngaji. Ngaji tak tahu makna pun. Tak pisah dengan Quran. Walaupun tak tahu makna. Mengaji. Masjid-masjid tak boleh dihapuskan. Tak ada surah. Ini hebatnya. Islam menang. Mereka tak ditolong oleh Allah Ta'ala. Duribat alaihimuz zillatu. Aynama thukhifu. Illa bihablillah wa habli minan nas. Duribat alaihimuz zillatu. Mereka ditimpa kehinaan. Di mana sahaja mereka berada. Duduk mana-mana pun. Illa bihablim minallah. Mereka dengan tali Allah dan tali manusia. Tali Allah ni mereka tunduk. Kalah dengan Islam, bayar jizyah. Bayar jizyah. Bayar cukai pada orang Islam bila mereka kalah. Orang Islam bayar zakat, mereka bayar jizyah. Ataupun hablim minan nas, tunduk di bawah pemerintahan orang Islam yang berkuasa yang memerintah. Dia tak boleh hapus orang Islam belum naik atas dia. Akan berlaku begitu. Dengan tali Allah dan tali manusia. Dengan mereka berikat janji dari ahli zimmah ataupun ikat janji dengan manusia yang berjenggakkan Islam. Wa ba'u bi ghadabin min Allah. Mereka ditimpa kemurkaan daripada Allah Taala. Allah Taala murka pada mereka. Walaupun tengok mereka ni kaya raya tapi dia murka oleh Allah. Wa duribat alaihimul maskanah. Ditimpa oleh kemiskinan jiwa dan roh. Walaupun kaya harta bendanya ataupun miskin harta bendanya, tak ada hasil. Menghapuskan hasil dengan riba, dengan apa? Meleset ekonomi dia. Jatuh ekonomi dia. Merudung ekonomi dia. Naik sekejap aja macam buih saja. Tak kuat. Akan kotor. Setengah tu harta banyak, bunuh diri. Bunuh diri, kaya. Yang jadi bintang filem tu rupanya lawa, pitih banyak, membuahkan hawa nafsu sepuas-puasnya, bunuh diri. Ini miskin. Akhir miskin, jadi hina. Dzalik fa annahum yakfuruna bi ayatillah. Dengan sebab mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, mereka tak beramal. Kita orang Islam pun kalau tak aman dengan Quran, akan terima nasib dengan mereka jugalah. Ini jadi pengajaran bagi kita orang Islam. Mengapa puak-puak Yahudi Kristian ditimpa kehinaan? Kerana mereka ada kitab-kitab Allah, mereka mempermain-mainkan kitab-kitab Allah. Tak beramal dengan perintah Allah, dengan kitab Allah, mempermain-mainkan. Orang Yahudi, beriman separuh, tak beriman separuh. Riba, haram dengan orang lain. Dengan Yahudi.
dengan Yahudi haram. Dengan lain tak apa menggadibah. Dua buah kitab Allah Ta'ala. Ini kerja orang Yahudi. Hukum hudud dihapuskan. Hukum khisuah dihapuskan. Buat hukum undang-undang sendiri. Orang Kristian pula, arok daging babi haram mengikut agama kitabnya. Boleh makan babi, boleh minum arok. Mereka pindah kitab Allah Ta'ala. Tak ikut perintah kufur terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Lawan ayat Allah Ta'ala. Sama ada ayat yang dibaca atau ayat yang dilihat. Tak ambil iktibar, tak ambil perhatian. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Ini orang Yahudi, bunuh Nabi-Nabi. Nabi-Nabi, manusia yang terbaik. Di kalangan mereka, manusia yang terbaik dengan akhlak, dengan sifat-sifatnya. Mereka sanggup bunuh. Bunuh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi Zakaria mereka bunuh. Nabi Yahya mereka bunuh. Itu dalam senarai. Banyak Nabi-Nabi lagi yang mereka bunuh. Nabi Isa mereka nak bunuh, Allah Ta'ala selamatkan dengan mukjizat. Dia angkat ke langit. Akan turun bersama dengan Islam di akhir zaman. Nabi Isa ni akan tiba masanya. Untuk buktikan kebenaran Islam. Nabi Isa turun ke bumi menegakkan ajaran Islam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menandakan Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman. Nabi Isa akan turun ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mereka nak bunuh Nabi-Nabi ni. Yang bunuh dah pun ada, yang gagal dibunuh pun ada. Kan zalim dan jahat mereka. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu berlaku dengan sebab mereka durhakakan Allah. Dan mereka melampaui batas. Durhaka Allah Ta'ala, lawan Allah Ta'ala, tak ikut perintah Allah Ta'ala. Pada orang Yahudi itu, Tuhan tolong selamatkan mereka dengan mukjizat. Dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Tentera Firaun dibinasakan oleh Allah dengan tenggelam di laut. Mereka tengok sendiri, mereka tahu cerita dan kisahnya, dibuat filem sebab. Mereka percaya. Allah Ta'ala tolong dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Bila Nabi Musa ajak berjihad masuk Palestin, tak mau pergi. Musa mungkin dengan Harun lah, kami nak duduk sini, tak mau pergi. Berapa orang saja ikut. Mereka ditugaskan untuk membebaskan tanah suci Palestin daripada kaum Jabarin. Dengan berjihad, mereka tak mau. Allah Ta'ala sesakkan mereka selama 40 tahun. Lahir generasi baru boleh masuk Palestin. Mereka tegak kerajaan Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang menakluk dunia. Lepas tu tak ikut kitab Taurat balik. Hancur lebur. Dihalau. Merempat. Hina. Kerana mereka melampaui batas, berderhaka lawan Allah Ta'ala. Di akhir zaman mereka akan balik semula ke Palestin untuk dihapuskan. Orang Islam akan hapuskan mereka. Di akhir zaman. Sebelum berlaku kiamat, Yahudi akan dihapuskan. Wa kanu ya'tadun adalah mereka itu melampaui batas. Kerja mereka melampaui batas. Dia kata orang Islam pula melampau. Padahal dia yang melampaunya. Hari ini dia orang Islam. Bila pelampau, Islam satu. Bila pelampau, Islam satu. Islam ni pelampau. Dia dok. Dia pelampau. Orang Islam bunuh 40 orang pelampau. Dia bunuh ribu-ribu orang, juta orang, tak melampau. Orang Islam melampau. Sebenarnya mereka lah yang melampaui batas Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.